Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Ya. Kalau ada gangguan, jangan lupa pergi ke Instagram. Saudara, Sri Temasek wants to be in your video. Saya minta maaf, saudara. Saya tak tahu sebenarnya. Ini masalahnya. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, saudara Fakri Sani, saudara Joka, saudara Fazil Rashid, saudara Nash Iskandar. Apa khabar Nash? Lempat Langkring, Lan Albanjari, Pok Cham. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Shah Alam ya Pok Cham. Saudara Raslam, saudara Openg Temu. Begitu juga saudara Fakri Sani, bosku terbaik. Sekejap lagi saya akan beri ulasan. Memang sebagaimana saya janjikan, saya akan cuba untuk mengulas sebab perbincangan mereka sebentar tadi. Tapi seperti biasa, saya harus memberi pencerahan juga saudara tentang apa yang berlaku pada negara kita. Itu paling penting. Debat-debat juga, sebat-sebat juga saudara. Ya, saudara Abu Nem, saudara Muhammad Sabri. Baik saudara, sepintas lalu laporan yang dikirimkan oleh saudara Rio kepada saya, ternyata hari ini saudara, dalam debat, dalam kita berbicara soal politik dan sebagainya, ternyata negara kita agak membimbangkan apabila jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah mula kembali meningkat. Daripada 2,605 jangkitannya kemarin, semalam jangkitannya adalah 3,321. Menjadikan jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah meningkat lebih 4 juta. Itu 4,467,061 orang. Sementara yang mampu disembuhkan adalah 4,406,613. Jangan lupa saya semalam ada 8 kematian. Menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 35,598. Debat juga saudara. Ini raya juga. Tapi jangan lupa untuk melakukan penjarakan sosial dan menjaga kebersihan. Terima kasih saudara Rio atas kiriman beliau kerana saya dapat sejumlah 11 negeri ada peningkatan. Dan 5 susut, Selangor terus meningkat saudara kepada 1,220. Ini laporan yang saya dapat. Begitu juga di wilayah Persekutuan ada 573. Di Pulau Pinang, memang tak ceroy. Naik daripada 155 kepada 288. Begitu juga di Perak. Perak pun daripada 120 mencanak naiknya kepada 221. Begitu juga di Negeri Sembilan, sebagaimana yang saya nyatakan, turut meningkat daripada 155 kepada 288. Jadi saudara, sebelum saya memberi pencerahan tentang debat tadi, memang ramai nak tahu apa saya punya komen. Tapi saya harus memberi penjelasan tentang negara kita, rakyat kita, kesihatan kena jaga saudara. Dan untuk saat ini, semalam dengan jangkitan sebanyak 3,321, jumlah jangkitan sudah kepada 18,136. Jaga kesihatan, bersihkan diri. Kalau saudara keluar, balik rumah, pastikan jaga kesihatan. Biarlah saya menceci sikit. Saudara nak marah pun marahlah ke saya. Ya, saudara Jejak Warisan, saudara Hazli, Nyaru. Yang saya harapkan, saudara Syarifudin, stay safe. Syarifudin Syahri, dia kata stay safe. Dan saya harapkan daripada anda adalah tidak lain dan tidak bukan, hanyalah saya mengharapkan supaya like, share dan subscribe. Terima kasih saudara. Razali, selamat raya. Baik saudara, saya nak beri pencerahan yang lain malam ini. Kita ketepikan dulu soal pantun ke, soal apa pun, kita terus memberi pencerahan sebab dalam fikiran anda masih lagi terngiang-ngiang tentang bicara hari ini antara Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kedua-dua mereka adalah tokoh penting, saudara. Saya melihat, sebenarnya, saudara, terus terang saya katakan, saya rasa sayu bila melihat kedua-dua mereka ini adalah tokoh yang akhirnya tersingkir oleh perbuatan tangan-tangan orang politik yang melakukan, tak tahulah saya nak tuduh pun tak boleh sangat. Tapi itulah keadaannya, saudara. Sebab itu bicara kita malam ini adalah debat atau sebat. Saudara, dan saya lihat bahawa kedua-dua mereka, alangkah baiknya negara kita ini seandainya kedua mereka berada di anjung kuasa di Seri Perdana,
bersama dengan pimpinan-pimpinan negara yang lain untuk kita memacu negara kita jauh ke hadapan. Sekarang ini saudara kena ingat, harga wang, nilai wang kita bertambah susut dan hyperinflasi telah pun mencengah dunia. Kita kekurangan barang makanan. Barang makanan terus mencanak. Saya bukan nak memuji siapa yang baik, siapa tak baik, saudara. Tapi apa yang saya ingin nyatakan, saudara, bahawa kedudukan negara agak membimbangkan apabila ekonomi dunia sudah mula menunjukkan asas-asas penurunan. Dunia sekarang ni sudah bergelut, saudara. Sudah bergelut dengan masalah ekonomi dan masalah tidak cukupan barang makanan. Sekarang itu, bahan-bahan makanan sudah pun meningkat naik. Saya akan beri pencerahan itu malam besok. Tapi hari ini sebab kita nak fokuskan kepada apa yang didebatkan sebentar tadi antara kedua mereka. Saudara, kita lupakan sedikit tentang politik setempat dan sebagainya. Saudara, sebab saya melihat dia sebenarnya ada dua pemimpin, dua pemikiran. Satu pemikiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang semua orang tahu dalam perdebatan beliau memanglah pakar menggunakan bahasa-bahasa yang retorik. Ini kelebihan beliau sebagai pemidato. Datuk Seri Najib pula, dia tidak lari daripada fakta dan juga perancangan yang mantap. Ini dua perkara yang berbeza, saudara. Jadi sebentar tadi kita lihat debat perdana antara dua orang tokoh ini, sebagaimana saya katakan tadi, amat menyedihkan kalau negara tidak dapat menuai hasil fikiran mereka untuk menjana semula kehidupan rakyat. Dan kedua-dua mereka bersetuju hari ini. Jelas Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka melihat bahawa negara kita ni ada ketempangan. Ketempangan dari segi soal kepimpinan negara. Ketempangan dari segi ketirisan keuangan. Dan agak memeranjatkan bila jumlah wang yang dinyatakan oleh kedua-dua tokoh tersebut bukan sedikit, saudara. Berbilion-bilion wang negara dihabiskan hanya oleh kebejatan mereka yang berada di anjung kuasa. Mereka yang menjadi pimpinan GSC dan sebagainya. Mereka yang terus mahu mengayakan diri mereka. Mereka yang tidak memikirkan soal rakyat. Jadi saya mendengar dengan penuh perhatian. Cuma agak ketawalah bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata zaman PH lebih baik daripada Barisan Nasional. Saya minta maaf, saudara, saya ketawa berdekah-dekah. Sebab saya yakin rakyat dapat tahu, rakyat dapat merasai dua perbezaan yang nyata. Tapi nasib baiklah Datuk Anwar Ibrahim tak kata saya tidak berada dalam kerajaan waktu itu. Kalau sepatutnya beliau mengatakan saya tak dalam kerajaan waktu itu. Tapi kalau dia kata begitu artinya beliau surrender. Jadi saudara saya nak tengok ada kawan-kawan kita yang memberi komen. Mana tadi? Ada yang beri komen. Baik, saya dah telajak tu sebab laju sangat, saudara. Jadi saya melihat bagaimana lebih awal lagi Datuk Seri Najib begitu memuncak semangatnya. Sebab itu beliau hadir pada jam 8.55. Kita 1 jam setengah rupanya debat tadi, saudara. Jam 8.55 Datuk Seri Najib hadir dan beliau disambut oleh semua orang dan beliau dengan wajah yang tenang. Seorang bagi saya seorang statesman, seorang pemikir ataupun seorang pimpinan negara. Inilah yang dikatakan ciri-ciri kalau kita nak jadi pemimpin harus wajah tenang walaupun dada penuh sesak dengan debaran. Saya nampak dia hadir, dia senyum, melambaikan tangan pada semua orang. Kehadiran beliau di Dewan Metik yang penuh. Kemudian kita dapat melihat kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah dengan sorakan reformasi. Beliau sebagai tokoh reformasi. Dan perbincangan, perdebatan tadi bermula dengan permasalahan Sapura Energy. Bagi Datuk Seri Najib, beliau melihat bahawa Sapura Energy ini perlu diselamatkan. Saudara, dia orang nak bercakap dengan saya pula ni. Orang tengah bagi pencerahan. Sabarlah dulu. Jadi bagi Datuk Seri Najib, beliau melihat kerana Sapura Energy ini adalah merupakan satu-satunya syarikat yang begitu besar, boleh dianggap sebagai konglomerat dunia. Merupakan syarikat kedua terbesar di dunia yang terlibat dalam sektor oil and gas, itu petrol. Jadi Sapura Energy ini pada mula diasaskan dulu
banyak membantu dan juga memberi khidmat kepada Petronas. Tetapi bila timbul masalah harga minyak turun dan sebagainya, tiba-tiba Sapura Energy terjebak dalam masalah kewangan. Jadi bagi Datuk Seri Najib, beliau melihat benar, dia tidak menafikan. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menuntut supaya diajarkan forensic account, iaitu satu kajian menyeluruh yang terperinci. Bagaimana ditadbir syarikat Sapura Energy ini. Saya juga bersetuju kerana Sapura Energy juga adalah merupakan syarikat yang berada di bursa saham, di mana duit-duit rakyat juga terlibat. Saya setuju. Dan Sapura Energy juga adalah penyumbang kepada Petronas. Jadi perlu ada forensic account. Cuma cara Datuk Najib, dia mahu diselamatkan, caranya mudah. Yang katanya tidak menggunakan duit rakyat. Sebab apabila Sapura Energy ini diambil alih oleh PNB, ini zaman Pakatan Harapan. Kerana waktu itu antara mereka yang ada dalam syarikat tersebut, yang menerajui syarikat tersebut, tidak lain tak bukan Tan Sri Syaril, anak pada Tan Sri Tan Sri mana tadi? Kemudian termasuk juga Datuk Seri Mokzani, anak Datuk Mahathir. Jadi keadaan itu, Sapura Energy ini diambil alih oleh PNB dengan melakukan suntikan. Katanya sejumlah 2 bilion. Tapi tidak. Jadi kerana kata Datuk Seri Anwar, Sapura pada awalnya, Sapura Energy ini boleh perform dengan baik. Itu era kepimpinan Tan Sri Samsudin. Itu bapa kepada Tan Sri Syaril. Ya, saudara. Tapi apabila Sapura Energy ini diambil oleh generasi kedua, maka timbullah persoalan. Jadi kita tidak menuduh, tapi bagaimana kepimpinan syarikat itu akhirnya terjebak dalam masalah keuangan yang serius. Katanya sejumlah, menurut Datuk Seri Anwar, persoalan yang beliau utarakan itu bagaimana eksekutif atau ketua yang mentadbir Sapura Energy ini memperoleh pendapatan sejumlah 83 juta. Dan cuma turun pada tahun 2012, 71.9 juta. Dan kalau dilihatkan, mereka mendapat bayaran sampai ke tahap 1.12 bilion. Ini bukan jumlah yang sedikit, saudara. Jadi Datuk Seri Anwar mempersoalkan, kalau benar-benar telus, kalau benar-benar mahu melihat bahawa syarikat ini membangunkan untuk negara, seharusnya mereka yang berada di anjung kuasa di Sapura Energy itu mestilah menurunkan dia punya pendapatan. Itu yang jadi persoalan, sebab itu beliau mahu adanya forensik. Kerana jumlah pembayaran gaji mereka itu masih dibayar dengan begitu lumayan di saat Sapura Energy menghadapi masalah. Jadi bagi Datuk Najib, beliau melihat isu ini isu penting. Kerana yang bergantung pada Sapura Energy adalah 10,500 tenaga. Bukan tenaga sembarangan. Mereka adalah pakar-pakar dalam bidang oil and gas. Bidang mencari gali petroleum. Jadi ini yang perlu diselamatkan dari segi penglihatan dan unjuran Datuk Seri Najib. Di samping itu terdapat lebih kurang 300 syarikat vendor yang melibatkan hutang yang ditanggung oleh syarikat Sapura Energy kepada 300 vendor ini melebihi 10 bilion ringgit. Jadi perlu diselamatkan. Saudara, bukan nak menyelamatkan. Jadi Datuk Seri Najib bersetuju. Mesti ada forensik. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju. Seolah-olah tak mau selamat langsung. Itu dua perbezaan. Tapi saya lihat akhirnya dari segi kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau bersetuju juga dengan pandangan Datuk Seri Najib dengan syarat mesti ada forensik account. Kerana tak maulah banyak. Jadi tadi melalui debat tadi, saya rasa bagus juga. Maka terdedah banyak rupanya syarikat-syarikat milik kerajaan ataupun yang berkaitan dengan kerajaan melibatkan kerugian bukan sedikit. Berbilion-bilion ringgit. Dan seolah-olah adanya berlaku kecurangan. Sebab itu Datuk Seri Anwar menekankan mesti ada forensic account. Mesti siapa yang melakukan jenayah kola putih ataupun jenayah perdagangan ini perlu dibawa ke muka pengadilan. Yang ini Datuk Seri Najib juga setuju.
Tidak ada masalah. Cuma dalam pertikaian berhubung dengan Sapura Energy ini, Datuk Seri Najib melihat 10,500 pekerja. Ini perlu diselamatkan. Benar bahawa Sapura Energy sekarang ni berada di bawah PNB. Bukan nak minta supaya PNB ini ambil duit daripada tabung khazanah negara. Tidak. Caranya adalah Petronas melakukan injection ataupun melakukan suntikan dan membayar segala hutang piutang yang Petronas tanggung kepada dengan Sapura Energy supaya syarikat itu boleh bergiat semula. Dalam waktu yang sama, mengambil alih saham-saham yang dimiliki oleh Sapura Energy. Bila syarikat tersebut kembali pulih, tentulah harganya di pasaran tinggi dan Petronas juga boleh mendapat keuntungan apabila syarikat tersebut diapungkan semula di bursa saham. Ini juga pernah dilakukan oleh beberapa syarikat besar. Datuk Seri Najib melihat inilah yang dilakukan oleh syarikat-syarikat gergasi di Amerika. Bila mereka menghadapi masalah, maka kerajaan segera campur tangan. Campur tangan kerajaan bukan dengan mengambil dana daripada kerajaan, tetapi within. Macam mana Datuk Seri Najib pernah cadangkan, macam mana yang Bapak Mulia Tengku Razali pernah cadangkan. Macam waktu kita nak mengeluarkan wang daripada KWSP dulu tu, sepatutnya kumpulan wang sebenar pekerja ambil saham-saham yang dimiliki oleh KWSP ini, diletakkan di berkat bank negara. Seolah macam digadaikan. Apabila ekonomi baik nanti, maka tebuslah balik. Itu cerita dia. Jadi cerita yang Datuk Seri cadangkan supaya Petronas, bukan bailout, Petronas mengambil alih kerana syarikat Sapura Energy ini terlibat dalam sektor cari gali minyak dan sektor oil and gas. Dan ia merupakan syarikat kedua terbesar di dunia. Amat malang kalau syarikat itu dibiarkan tutup ataupun muflis. Itu pandangan Datuk Seri Najib. Soal yang dinyatakan oleh Sir Anwar Ibrahim itu bukan persoalan yang dinafikan. Bukan kata Datuk Seri Najib tak setuju, beliau juga setuju supaya diadakan forensik dalam waktu yang sama. Petronas menyelamatkan dan diadakan forensik. Mereka yang jika ada berlaku kepincangan dalam kepimpinan harus dihadapkan ke muka pengadilan. Jadi saya melihat perdebatan tadi memang pada awal dulu saya tak bersetuju. Diadakan debat, kononnya tak dapat apa. Tapi akhirnya setelah saya menghayati perdebatan kedua mereka, nampak banyak percambahan idea-idea yang baik untuk negara. Dan waktu itulah saya berfikir, alangkah baiknya kalau kedua mereka berada di anjung kuasa, membantu pimpinan negara untuk membina semula sektor ekonomi, untuk membinakan semula negara. Kerana kedua-dua mereka bersetuju. Datuk Seri Najib setuju, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun setuju bahawa negara hari ini berada dalam situasi yang tercorot. Berbanding dengan negara Indonesia, berbanding dengan Thailand, berbanding dengan Singapura, berbanding dengan Vietnam. Satu situasi yang amat memalukan. Bukan hanya memalukan, amat menyedihkan. Sebab kehidupan rakyat begitu teruk sekarang. Dengan kenaikan barang dan sebagainya. Jadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa ada 100,000 lebih syarikat yang bukan sahaja menghadapi masalah, tapi yang perlu diselamatkan. Jadi, beliau mahu tahu apa syaratnya. Kerana beliau tak setuju bila ada masalah, terus dihempap pada kerajaan. Beliau mahu siapa sahaja yang menerajui mana-mana syarikat yang dianggap syarikat yang ada berkaitan dengan kerajaan, jika berlaku sesuatu, mereka juga bertanggungjawab. Tak boleh lepas tangan dengan meninggalkan syarikat tersebut. Okey, aku selesai. Aku dah letak jawatan. Itu bukan caranya. Itu bukan caranya atas permintaan Datuk Anwar Ibrahim. Datuk Seri Najib juga bersetuju. Supaya mereka ini perlu disiasat. Dan sebenarnya saya melihat tadi terdedahlah kenapa punca negara kita menghadapi kemerosotan ekonomi tidak lain tak bukan adalah kebejatan. Sikap tangan-tangan manusia. Dalam kuasa dan situasi begini, saya teringat pesan baginda Rasulullah SAW. Apabila kamu memberikan sesuatu jawatan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kamu tunggulah kerosakan yang akan dilakukan oleh mereka. Dan kalau kamu memberi sesuatu jawatan kepada orang yang meminta-minta, kamu juga tunggulah di mana mereka ini akan membawa kehancuran. Di sini saya melihat satu pesanan daripada kedua-dua mereka. Dua-dua berperang ni dari segi politik. Datuk Seri Najib mempertahankan Barisan Nasional.
Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan Parti Keadilan. Saya tak nampak dia mempertahankan Pakatan Harapan. Tapi sikit-sikit pun kerana Pakatan Harapan tu berada dengan Keadilan berada dengan Pakatan Harapan, beliau cubalah juga. Tapi akhirnya diketahui orang lah bila dia kata Pakatan Harapan itu lebih baik daripada Barisan Nasional. Nasib baiklah moderator perdebatan tersebut mengingatkan supaya audience ataupun penonton tidak ini melakukan ini provokasi, tak usah bersorak dan sebagainya. Kalau tidak nanti kalau dibenarkan tadi saya ingat gamat dewan tu. Jadi terima kasih Saudara Paipon. Saudara Azinuddin. Benar. Apa yang dijelaskan tadi benar. Melambat kat Malaysia ni syarikat-syarikat yang perlu diselamatkan. Tapi apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim mesti diselamatkan secara sebelum masuk ataupun dah ambil alih mesti adakan forensic account. Ini yang kita alami sama, saudara. Kemudian apabila Tun Sri Najib mahu Petronas mengambil alih Sapura ini bukanlah membebankan kepada PNB. Sebab sekarang ni PNB milik syarikat kerajaan sepenuhnya. Dan akhirnya kalau PNB ambil alih dan PNB terus menyuntik ini kewangan, maka tentulah ia akan mengambil daripada tabung rakyat. Ini yang cuba dielakkan oleh Datuk Seri Najib dengan meletakkan ke bawah Petronas. Kerana Petronas mempunyai kemampuan untuk menyuntik. Kalau setakat 10 bilion tu Petronas tak ada masalah lah. Tambah-tambah lagi saat-saat sekarang ini harga minyak di pasaran sedang meningkat. Keuntungan ini hasil yang dijana oleh Petronas begitu tinggi. Jadi saya setuju warung kuda-kudapan. Jadi cadangan Datuk Seri Najib adalah cadangan terbaik. Cuma Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nampak gayanya dia bersetuju. Dia masih lagi berpegang kepada konsep ataupun persoalan integriti. Persoalan mereka yang menerajui syarikat itu pertama sekali mesti disiasat. Yang kedua, soal mereka yang akan mengambil alih ini ataupun mereka yang akan diletakkan ke syarikat Sapura Energy mestilah mempunyai integriti yang tinggi dan perlu disiasat sepenuhnya. Dan tidak boleh adanya pelantikan itu merupakan pelantikan politik. Ini jelas, saya pun bersetuju. Apabila Datuk Seri Najib juga bersetuju, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bersetuju, supaya setiap lantikan pada syarikat-syarikat besar ini tidak lagi diletakkan kepada orang politik ataupun wakil-wakil rakyat. Itu merupakan scheme of thing yang unjuran satu ketika dulu oleh Tan Sri Muhyiddin sewaktu beliau nak jadi Perdana Menteri. Itu yang bertambah rosak lagi tu. Tapi sekarang ni, tapi saya rasakan kalaulah rakyat boleh berfikir secara terbuka dan mengembalikan semula kepimpinan negara ini kepada mereka kerajaan, tentulah bagi saya UMNO Barisan Nasional yang begitu jelas hala tujunya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berperanan untuk membantu ataupun wujudkan unjuran baru bersama-sama antara Keadilan dengan Barisan Nasional. Lain tak ada, kita ketepikan soal politik, kita fokus untuk kepentingan rakyat dan negara. Sebab saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim bila beliau kata defisit negara terus membengkak. Hutang negara hari ini sudah melebihi 1 triliun. Ini mengejutkan saya. Saya ingatkan tak sampai 1 triliun, mungkin 1 triliun. Rupanya lebih 1 triliun. Dan macam dia kata tadi, kita kalah dengan Indonesia, kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Vietnam. Jadi, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan wujudnya pengurusan yang baik. Ya, Saudara Zulkifli Darus, saya tak lihat debat itu membawa masa. Tapi, ia mencerakinkan pemikiran kita. Memberi satu input yang baru yang memberi kesedaran kepada rakyat untuk melihat bagaimana negara kita dipimpin dengan penuh kebobrokan selama hari ini. Saya tidak menyalahkan satu dua pemimpin, tapi jelas bahawa apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib, bahawa kita harus kembali kepada era cara mentadbir negara ini menurut impian ataupun menurut acuan pemikiran almarhum Tun Razak. Di mana kek ekonomi ini dikongsi oleh semua rakyat. Bukan dibolot oleh orang-orang tertentu. Jadi, menurut Datuk Seri Najib, dia kata Datuk Seri Anwar mempertikaikan apa yang ada dalam perlembagaan tidak harus dipertikaikan oleh orang-orang politik. Bagi ini saya ingat beliau harus menegurlah teman rakatnya daripada parti DAP yang sentiasa bermain dengan isu-isu perkauman. Saudara,
Dan soal rasuah, saya rasa semua orang bersetuju untuk kita kembali pada landasan memerangi rasuah, tidak ada mahu lagi adanya pelantikan-pelantikan politik, dan jangan kita pertikaikan. Jadi soal masalah prasarana penting, seperti masalah bekalan air, masalah jalan di Sabah dan Sarawak. Bekalan air juga berlaku di Kelantan, begitu juga di Sabah dan Sarawak. Ini perlu diutamakan oleh pimpinan negara. Saya melihat kalau kedua mereka ini memimpin negara, tentulah rakyat akan dapat merasai nikmat bagaimana hidup di sebuah negara yang aman, makmur dan harmonis. Barulah kita dah mendapat sebuah negara yang maju. Bagi Datuk Seri Najib, beliau melihat antara isu yang perlu diperjuangkan adalah tentang kehidupan rakyat. Sebab itu beliau mahu negara kita ini terus menjadi negara maju dan menjamin rakyatnya mendapat pendapatan yang tinggi. Bukan pendapatan yang macam sekarang ini, yang tak menentu. Nak minta gaji 1,500 sebulan pun terkial-kial kerajaan nak meluluskan. Ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Saudara Idris Ahmad, hutang berbilion ni bermula dengan langkah kerajaan PH yang kononnya untuk mengkayakan negara. Tapi rupanya mengkayapkan negara. Ini saudara Idris Ahmad. Saya melihat ada juga benar. Sebab itu saya kata tadi, debat tadi, ada baiknya supaya rakyat dapat tahu. Saya tak mau menuduh, tapi dulu saya dah cakap bahawa era kepimpinan negara apabila beralih daripada dasar ekonomi baru, ciptaan ataupun ilham yang dijelmakan oleh almarhum Tun Razak itu dinodai dengan dasar penguasaan. Bila adanya dasar penguasaan, maka kontrak-kontrak besar diberi pada orang-orang tertentu. Diberi pada mereka yang kononnya mempunyai cukup wang. Jadi orang lain ni tengok ajalah dengan mata bundar. Saudara Yus, drama kita akan aman tanpa kuti keralah. Dah tak lama lagi tu okey lah tu. Saudara. Dan parti belah pun saya ingat tak adalah. Untuk pilihan raya akan datang, saya yakin bahawa parti pejuang akan hilang daripada peta politik negara. Cuma saya melihat, macam saya katakan, kini apa yang dilakukan oleh Rafizi dan Saifuddin Nasution, ini merupakan bibit-bibit buah-buah yang menjelmakan kembali Parti Keadilan. Kerana kedua mereka semalam mengadakan perdebatan. Tumpuan rakyat tertumpu kepada mereka. Orang ni kata begini, orang kata begini. Maka jelas terjelma apa yang dilakukan oleh Parti Keadilan itu banyak kebaikannya, kononnya. Dan semua orang bagi perhatian. Muncul kembali, timbul kembali Perikatan Parti Keadilan yang dilihat tenggelam. Jadi kita sebab itu saya katakan jangan UMNO duduk leka. Apa yang dilakukan oleh mereka itu menjana keyakinan dan menjana sesuatu yang baik untuk mereka. Benda ini adalah merupakan cabaran untuk UMNO. Dan hari ini bila berlaku perdebatan, timbul kembali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Najib memanglah beliau mewakili Parti UMNO Barisan Nasional. Beliau di mana beliau pergi pun orang sambut beliau. Dan ternyata buah fikirannya adalah mewakili pemikiran almarhum Tun Razak. Saudara, itu yang dinantikan, itu yang diharapkan oleh rakyat. Tapi dalam keadaan begini, saya melihat bahawa persoalan integriti yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang Datuk Seri Najib bersetuju. Yang kedua, persoalan tentang berlakunya penyelewengan. Kita juga mengharapkan tiada lagi selepas ini penyelewengan. Dan paling penting, kita mengharapkan adanya pendidikan, mutu pendidikan yang tinggi. Begitu juga kemudahan kesihatan. Ini yang diharapkan oleh Datuk Seri Najib. Tapi malangnya, beliau melahirkan kekecewaannya apabila IHH, iaitu antara jaringan hospital terbesar di dunia, tiba-tiba dijual oleh Pakatan Harapan kepada Jepun. Ini yang mengecewakan beliau kerana untuk mewujudkan jaringan hospital yang begitu banyak di negara kita ini, dan jaringannya bukan hanya di negara kita, termasuk di England dan beberapa buah negara lain. Tapi akhirnya hospital tersebut telah pun terjual kepada negara Jepun. Ini masalah yang patut kita kesali. Malahan waktu beliau mewujudkan IAH ini, International Hospital ataupun hospital yang bertaraf antarabangsa, kita mewujudkan peluang pekerjaan pada para doktor. Hari ini, negara menghadapi masalah
apabila para doktor sudah melakukan mogok. Sebab kebanyakan mereka tidak dapat diserapkan. Jumlah doktor sudah bertambah ramai. Tapi nak masuk dalam hospital swasta, dia memerlukan kelulusan daripada bosnya. Bosnya daripada Jepun. Ini masalah sebenarnya, saudara. Kalaulah ini kita masih ada IH, maka ini para doktor yang kita latih, yang kita taja, belajar di pusat pengajian tinggi, mesti mendapat pekerjaan. Hari ini kita menghadapi masalah dengan doktor. Saudara, terima kasih saudara Tailong, saudara Mak Sapri. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin, beliau merasakan yang terbaik UMNO Barisan Nasional. Cuma saya katakan tadi, alangkah baiknya kalau UMNO Barisan Nasional menerajui Putrajaya yang mantap. Di samping itu didukung oleh Datuk Anwar Ibrahim. Saya melihat begitu tadi. Kerana kedua-dua mereka pemikirannya adalah hebat. Sebab ni Datuk Najib dia kata pemikiran beliau adalah pemikiran yang bercorak. Dia kata ada dua. Satu, ekonomi ini, capital ekonomi. Yang kedua, ekonomi rakyat. Bagi Datuk Seri Najib, beliau melihat ekonomi rakyat itu perlu diutamakan. Sebab itu, beliau melaksanakan program bantuan BRIM dan sebagainya yang disebut sebagai cash is king. Barulah rakyat tahu king yang dimaksudkan oleh Seri Najib adalah rakyat. Rakyat itulah raja. Benar. Dalam sistem ekonomi hari ini, bahawa rakyat itulah segala-galanya. Jadi perlu disantuni rakyat. Apa yang dilakukan oleh Seri Najib melalui pemberian BRIM adalah bantuan untuk membantu rakyat bila berlaku masalah. Ada dengan bantuan BRIM, cash is king itu, nelayan dapat, pemandu teksi dapat, petani dapat. Wang negara digunakan untuk rakyat. Bukan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Bukan untuk dijarah oleh mereka yang bernama pemimpin. Sebab itu, menurut Datuk Seri Najib, apabila Pakatan Harapan memerintah negara ini, kesenjangan ataupun perbezaan antara rakyat marhain dengan warga kayangan tiba-tiba meningkat begitu tinggi. Kerana menurut dia, statistik menunjukkan perbezaan pendapat antara marhain dengan kayangan era PH begitu tinggi. Sedangkan hasil negara menguncup dan kerajaan menghadapi tekanan yang begitu teruk. Apabila kononnya Pakatan Harapan menghapuskan GST yang dilihat mencekik rakyat. Sebenarnya apa yang dilakukan, GST itu bukan untuk menyusahkan rakyat. GST adalah cukai sama rata semua. Dan mereka di sektor korporat mesti menanggung yang tinggi. Mereka tak boleh nak lari daripada membayar cukai. Itu, jadi kalau hasil GST itu sekitar andaiannya, anggarannya dapat sekitar 30 bilion, boleh dikembalikan balik pada rakyat. Itu unjuran ekonomi Datuk Seri Najib. Dan kapitalnya adalah mengwujudkan syarikat-syarikat besar macam Prasarana. Tetapi bukan memberi king tu rakyat, saudara Zul Arif. Bukan memberi kontrak-kontrak ini kepada syarikat-syarikat terpilih ataupun kroni. Datuk Seri Najib bersetuju, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun setuju. Dan sudah sampai masanya negara harus berubah dari segi sistem pemerintahan atau sistem pentadbiran. Cukup-cukuplah kita hanya mengkayakan pihak-pihak tertentu. Saya yakin kenyataan kedua-dua pemimpin tadi tidaklah menyenangkan hati Tun Dr. Mahathir yang mewujudkan ataupun mengunjurkan sistem privatisation ataupun sistem penswastaan. Ini nampak gayanya dari segi lahiriah lain, tapi dalamannya saya melihat kedua-dua mereka membelasah sistem penswastaan. Kedua mereka bersetuju. Kedua mereka bersetuju bahawa mesti kek ekonomi negara ini dirasai kemakmurannya oleh rakyat. Supaya rakyat, macam saya cakap berhari-hari, berbulan dah saya bercakap, kek ekonomi mesti dibagi supaya rakyat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang kita harapkan, lain tidak, kemakmuran negara ini dapat dirasai. Hari ini kedua mereka mengakui bahawa rakyat dalam keadaan yang tenang. Tambah-tambah lagi dengan keadaan kehadiran ekonomi dunia yang begitu membimbangkan. Sebab menurut Seri Najib, beliau mengharapkan apabila negara kita makmur, syarikat-syarikat berkembang dengan baik, maka pelaburan luar akan masuk. Foreign direct investment ataupun pelaburan
yang terus daripada syarikat-syarikat besar masuk ke negara kita ini menguntungkan rakyat dan memberi peluang pekerjaan. Ini yang paling penting. Masalah sekarang ni, bila pelaburan tak masuk, syarikat tidak berkembang. Malahan, mengikut kenyataan tadi, 70,000 graduan kita menganggur. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini, saudara? Anak-anak muda hilang pekerjaan. Graduan hilang pekerjaan. Saudara Nuridah Kamudin, bosku terbaik. Banyak idea yang benar. Benar. Tapi biasalah, Datuk Seri Najib, dia melihat dari segi sektor ekonomi dan beliau pernah menjadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah jadi Perdana Menteri, beliau hanya jadi timbalan Perdana Menteri. Itu dua perkara yang berbeza. Tetapi saya lihat penjelasan Datuk Najib begitu jelas. Begitu jelas bagaimana nak menangani kehidupan rakyat, bagaimana sektor-sektor perladangan mesti dipertingkatkan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berkisar pada soal integriti. Dan yang paling penting saya melihat, kedua-dua mereka bersetuju. Pertama sekali, jawatan dalam kerajaan khususnya tidak boleh hanya kerana mempunyai ikatan ataupun linkages politik. Contoh, jawatan-jawatan terpenting seperti hakim, peguam negara, ketua pengarah, ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tidak lagi boleh kita meletakkan ataupun melantik seseorang dikuasai oleh orang politik. Kerana orang politik yang melantik mereka, maka akan berlaku tutang budi. Dan orang politik ini boleh mengarahkan. Jadi kalau ini berlaku, tentulah sistem perundangan, rule of law, tak dapat terlaksana. Ini diakui oleh Sri Najib sendiri. Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sama juga. Kedua-dua mereka, dua-dua pernah mengalami suasana di mana rule of law yang dilihat oleh mereka seolah-olah dinodai. Ini persoalannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada tokoh langsung, tak ada idea. Saya tidak mahu mencaci kedua mereka. Bagi saya, kedua mereka adalah kepimpinan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah jadi Menteri Kewangan. Datuk Seri Najib juga adalah Perdana Menteri jadi Kewangan. Jadi sekarang ni saya melihat ternyata apa yang dilakukan oleh Seri Najib sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri dulu, sepanjang beliau berada di anjung kuasa di Seri Perdana, banyak beliau lakukan adalah untuk rakyat. Dan pertama-tama sekali, di saat rakyat susah. Sebab tadi ada seorang doktor. Seorang doktor bertanya, apakah Datuk Seri Najib sedar bahawa dalam keadaan sekarang ini, bila pihak bank sudah pun mewujudkan memberi gambaran kedudukan ekonomi yang susah, bagaimana dengan kedudukan rakyat. Imbalan ataupun cadangan Datuk Seri Najib begitu jelas. Dia kata sebagai seorang doktor, kita mahu melihat rakyat ataupun pesakit itu segera dipulihkan. Itu yang jelas katanya. Anda sebagai seorang pengamal perubatan, seorang doktor, tentulah anda berhasrat untuk melihat pesakit anda segera pulih. Dan dalam keadaan begitu juga, anda akan mencari ubat yang sesuai. Dan segera menyuntik ataupun memberi makanan ubat yang baik. Begitu juga bagi sebuah kerajaan. Apabila dia melihat rakyat dah mula sakit, maka perlu dibantu. Sebab itu dia katakan bahawa beliau mencadangkan air citra. Itu pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Bukan untuk menyusahkan rakyat, supaya ada kelegaan. Dan saya melihat juga, bila wang, saudara boleh melihat sendiri, bagaimana pasaran apabila saat-saat nak menghadapi hari raya itu hari, maka bergerak. Bergerak, saudara. Tidak bergolak, tapi bergerak. Peniaga-peniaga dapat memasarkan barangan mereka dengan baik. Tapi tak lamalah. Kerana selepas raya ni, orang dah tak ada duit. Apa nak dibuat? Apa yang dilakukan? Ini yang sepatutnya pimpinan negara dapat melihat. Cetusan idea kedua mereka. Bagi saya setuju. Cash is king. Itulah rakyat. Jadi dalam soal ini, katanya, kita mesti meyakini dalam untuk mendepani masalah negara untuk masa depan, pertama-tama sekali, rakyat perlu diyakini bahawa orang politik harus berjuang untuk rakyat. Ini saya amat setuju. Statement daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kelangsungan ini juga dipersetujui oleh Datuk Seri Najib. Orang politik mesti memperlihatkan setiap perjuangan itu mesti untuk rakyat. Dan kalau dia menjadi ketua atau pimpinan daripada parti politik atau pimpinan kerajaan, orang bawahannya mesti diterapkan. Mesti dinyatakan
keberadaan anda di situ sebagai pemimpin, kalau anda berada, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia kena bagi tahu pada semua menteri-menteri kabinetnya. Warga yang berada dalam kabinet beliau bahawa keberadaan anda sebagai menteri kabinet adalah untuk to serve the rakyat. Bukan hidup senang lenang. Bukan untuk apa menggoyang kaki dan sebagainya. Ini saya melihat satu benda yang saya pun setuju. Inilah yang kita perjuangkan selama ini. Kerana hari ini negara harus beralih daripada sistem yang usang, yang bobrok, mesti ditukar. Kita mengharapkan dengan berlaku. Sebab itu kita rasakan perubahan ini hanya dapat dilakukan apabila diadakan pilihan raya dan terbentuk sebuah kerajaan yang dominan. Yang tidak hanya sekadar kerajaan yang tumpang menumpang. Macam kata Datuk Seri Najib tadi, satu benda yang memalukan. Dalam tempoh 4 tahun, kita punya 3 kerajaan. Dalam tempoh 4 tahun, negara memiliki 3 Perdana Menteri. Ini tak pernah berlaku. Kenapa? Kerana keyakinan rakyat, kerana kebobrokan politik, kerana permasalahan kita tidak menyelesaikan politik, situasi politik yang tidak stabil. Ini yang diharapkan oleh Datuk Seri Najib agar negara sentiasa dapat memperbaiki dan mewujudkan kestabilan dalam politik. Saudara, jadi saya melihat jika kita tengok kedua mereka ni, pengurusan keduanya ketika masing-masing menjadi Menteri Kewangan, kita boleh melihat, kita boleh membayangkan dari asas hujahnya. Saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Menteri Kewangan, beliau sangat cenderung kepada konservatif fiskal. Dia tak peduli apa pun. Jadi sebab itu pada zamannya kerajaan sentiasa berada dalam keadaan berjimat cermat. Itu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Bukan kedekut, mahu berjimat. Sebab itu sewaktu beliau menjadi Menteri Kewangan, bajet negara sentiasa berada dalam keadaan berimbang. Dia tak mahu meluluskan yang besar-besar. Ada lulus bukan tak lulus, tapi mesti ada prasyarat tertentu. Jadi fahaman itu berteraskan bahawa negara pada ketika beliau menjadi Menteri Kewangan mahu sebagai menjadi negara industri. Dan bagi memastikan negara punya daya saing berbanding negara jiran, pendapatan rakyat berada pada paras rendah pun tak apa pada dia. Tak berbeza dengan Datuk Najib. Datuk Najib mahu bahawa pelaburan negara ataupun pelaburan dari luar segera masuk. Maka diundang dengan segera pelabur-pelabur dari luar tu supaya merancakkan ekonomi. Bila ekonomi itu rancak, dapatlah pulangan pada rakyat. Saudara Muhammad Arif, Anwar pernah menjadi Menteri Kewangan, tetapi masih mana perginya wang RM1,000 dan wang RM500. Ini masalah, saudara. Benar. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, waktu itu negara kita mempunyai not RM1,000 dan not RM500. Mungkin teman-teman kita yang berusia dalam 25 tahun, mereka tak sempat untuk merasai atau menggunakan not ataupun wang kertas bernilai RM1,000 ataupun RM500 kerana telah terhapuskan. Dan banyak orang bertanya ke mana pergi wang tersebut. Persoalan ini patutnya kita ajukan pada Dr. Mahathir. Kerana beliau selepas Datuk Anwar Ibrahim disingkirkan daripada kerajaan, beliau mengambil alih menjadi Menteri Kewangan dan sebagainya. Jadi kita tak tahu ke mana perginya. Ini juga bagi saya perlu disiasat. Kita juga menuntut, kita warga cita damai. Ini keadaannya. Jadi saya melihat zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, inflasi bergerak pada kadar 2 hingga 3%. Cuma bagi Datuk Seri Najib pula, dia melihat bahawa inflasi ini harus dikekang sebaik mungkin. Jika ada masalah, maka rakyat perlu dibantu dengan sesegera mungkin. Bagi saya merasakan bahawa debat tadi itu banyak faedahnya untuk kita mendengar kalaulah seandainya kedua-dua pemimpin ini tadi dapat duduk dalam kerajaan. Tapi malangnya kedua mereka tidak berada dalam kerajaan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak kritik pun, Datuk Najib bukan menteri. Datuk Seri Najib melontarkan idea yang baik pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak dapat melaksanakan. Kerana beliau juga adalah sebagai ketua pembangkang. Apakah kita masih mahu melihat pimpinan terus terjerit dan minta supaya itu diadakan, ini diadakan dan sebagainya? Saya rasa sudah sampai masanya pilihan raya segera diadakan. Mana ni? Duit mana dia? Saudara duit saudara Iman duit RM1,000 dan RM500, cuba tanya Raja Petra, mungkin dia tahu. Bagi saya apa yang dilaporkan, apa yang saya tidak mahu mengolah
sebarang pandangan daripada teman-teman di kalangan bloggers ataupun mereka yang membuat siaran, macam buat live ini, saya tak mau mempertikaikan. Kerana saya selalu mengatakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara. Jadi, saudara Abai, dia kata pepatah Cina ada kena beri kami ikan, kami makan dan akan habis hari ini. Berilah kami joran. Ini pepatah apa ini, tak silap saya rasanya Konfuzu rasanya. Bukan Sun Tzu. Kata Konfuzu, jangan berikan ikan sahaja. Berilah mereka joran untuk mereka tahu mengair ikan dan sebagainya. Jadi memang betul, apa yang dilakukan Datuk Najib itu adalah sampingan memberi cash is king tu supaya dapat hidup. Dalam waktu yang sama, beliau terus memberi subsidi kepada nelayan, kepada petani, kepada peladang. Yang ini sekarang ini sejak negara diperintah oleh Pakatan Harapan, membawa pada Perikatan Nasional, membawa pada zaman hari ini, saya masih lagi belum mendengar kenyataan-kenyataan daripada Menteri Pertanian yang benar-benar mahu membantu warga petani, warga nelayan secara tuntas. Ini saya mengharapkan agar menteri tadi dengar. Saya rasa mungkin mereka mendengar dan ambil iktibar daripada kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya ini dapat dijadikan sebagai panduan mereka mentadbir negara. Saya bukan nak berperang dengan menteri, tapi kita kadang-kadang kita tak mau tengok adanya menteri yang bingai. Saudara, kita nak tengok menteri itu, bila dia mentadbir satu kementerian itu, dia benar-benar mentadbir dengan telus. Jadi macam mana kata pada Sri Najib, kita tak mahulah menteri yang dilantik itu, menteri yang hafasik ataupun setengah enam. Enam, kalau nak kata enam pun bukan, nak kata tiga pun bukan. Menteri yang melelong. Sampaikan kalau bila harga sawit tak boleh nak dipasarkan, maka minta rakyat Malaysia ni minum minyak sawit sehari sesudu. Ini jadi akhirnya sebab kerana lahir daripada pemikiran menteri yang dilantik orang yang bukan ahlinya. Sebab itu kita harus memilih. Saya minta dalam pilihan akan datang, anda sebagai mempunyai kuasa, suara rakyat, kuasa keramat. Lantiklah orang, pilihlah orang bukan yang berdasarkan kepada mereka yang membeli jawatan. Tadi juga disebut, sama ada oleh Datuk Seri Najib ataupun oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka tidak mahu adanya rakyat seolah tutang budi untuk memilih mereka sebagai pemimpin. Sebab itu sekarang ni kalau seseorang itu dilantik, contohnya sebagai pegawai negara misalnya, dia tutang budi pada orang yang melantiknya. Jadi orang-orang yang rapat dengan menteri-menteri itu, maka mereka tidak akan diadili. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang diberi bukan kepada orang yang ahlinya. Akhirnya lingkup. Banyak isu pewaja, isu yang berlaku bakun, isu proton. Sebenarnya kita kalau nak dihitung satu persatu, negara kita ni kehilangan wang begitu, bukan saya tak kata bilion, triliun. Sebab sebagaimana kata yang bawa oleh Tengku Razali Hamzah, Petronas memberi setiap tahun pada kerajaan 90 bilion. Daripada tahun 1974. Sampai ini berapa triliun dah wang yang masuk ke kantong kerajaan sepatut digunakan untuk membangunkan negara dan membantu rakyat. Saya seringkali mengatakan kita ambil contoh negara Norway. Negara Norway, pendapatan hasil minyak mereka cuma 30% berbanding dengan Petronas. Tapi tiap-tiap rakyatnya sekarang ini mempunyai sovereign fund ataupun simpanan masa depan mereka 5 juta pound. Tiap-tiap rakyat. Dan ini boleh dilakukan di negara kita sebab rakyat kita 36 juta, 32 juta saja. Dengan wang pendapatan bertriliun itu, tiap-tiap rakyat kita berhak untuk mendapat paling kurang pun dalam 10 ke 20 ribu. Ini yang harus dilakukan. Tapi tidak. Wang Petronas yang diberi pada kerajaan dihamburkan untuk memberi projek-projek yang bukan-bukan. Projek yang bukan-bukan. Nampak mega. Nampak gah, tapi tak sampai ke mana. Kalau benda projek itu benar untuk rakyat, untuk prasarana, buat jalan, api, air dan sebagainya, tak ada masalah. Saudara Ahmad Syukri, langkah dah teruk. Sahabat bapa bakar rumah menteri. Ini keadaan di Sri Lanka. Betul, saudara Ahmad Syukri dia kata di Sri Lanka dah teruk. Betul.
Saya mendapat perkabaran di Sri Lanka, kerana rakyat dah tak ada benda nak makan. Sebab wang mereka sudah mengecil, menyusut di pasaran antarabangsa, maka bila mereka nak beli makanan, tak mampu. Jadi akhirnya rakyat tak ada makanan. Ini yang kita risaukan berlaku di negara kita. Jadi sebab itu, sebab musibabnya, rakyat dah pergi nak pecahkan semua supermarket, dah tak ada, geram dia pergi bakarlah rumah Perdana Menteri. Itu menunjukkan unjuk rasa rakyat yang tidak puas hati. Dan saya harap agar pimpinan negara kita ini menjadikan ini sebagai satu pengajaran. Jadikan ini sebagai tauladan. Jangan penyakit yang berada di Greece, jangan penyakit yang berlaku di Venezuela, jangan sesekali apa yang berlaku di Sri Lanka itu menjangkit pada kita. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana pimpinan. Kalau pemimpin itu tidak mesra rakyat, kalau pemimpin itu tidak meletakkan kepentingan rakyat, mereka harus meletakkan apa-apa pun rakyat adalah segala-galanya. Macam Datuk Najib kata, cash is king. Rakyat adalah segala-galanya. Bannerlah negara ini dengan baik. Tak semestinya kita hari ini berada dalam kedudukan yang begitu sukar. Tak semestinya rakyat negara kita ini terpaksa mengibarkan bendera putih. Waktu kita terpenjara di rumah, hampir setahun. Waktu kerajaan Perikatan Nasional. Tak sepatutnya. Sebab kita punya wang, kita punya pendapatan, kita punya penghasilan begitu banyak. Petronas saja menjana keuntungan yang besar. Bukan hanya minyak, gas lagi. Dan dari sektor komoditi, kita mempunyai ladang getah yang terbesar. Kita mempunyai ladang sawit yang subur. Minyak kelapa sawit kita ini diakui di dunia yang terbaik. Tapi menteri gagal untuk memasarkan minyak kita ini, malah hampir bergaduh dengan orang. Buat apa? Kita sepatutnya berbaik-baik dengan, iyalah, kalau kamu seorang peniaga, bila kamu bergaduh dengan pelanggan, maka kedai kamu ni akan tutup. Kalau kamu sebagai seorang pekerja, kamu bergaduh dengan bos kamu, maka kamu akan hilang pekerjaan. Sekarang ni, bos pada mereka adalah rakyat. Pimpinan hari ini dilihat seolah-olah nak bergaduh dengan rakyat. Ini masalah yang harus kita selesaikan. Dan saya merasakan sebab itu sekarang ni rakyat menuntut jalan yang terbaik adalah diadakan pilihan raya umum supaya kita boleh dapat memilih pemimpin yang benar-benar mahu mentadbir negara, ikhlas dan kalau boleh wajah-wajah baru. Apa yang berlaku di Melaka, apa berlaku di Johor. Hari ini Ketua Menteri Melaka berada di Sarajevo. Memasarkan produk pelancongan Melaka sampai ke Sarajevo, saudara. Antara Datuk Sulaiman Ali bersama dengan Datuk Rauf. Ada orang kata begitu begini, tapi dalam satu kiripannya dia tidak masih lagi Ketua Menteri, berusaha. Begitu juga apa yang sedang dilakukan oleh Datuk On Hafiz di Johor dengan timnya anak-anak muda sebagai pemimpin masa depan. Jangan dilihat bahawa walaupun mereka muda, mereka tidak ada fikiran, mereka tersedia dengan ilmu yang baik. Dan kita yang lama-lama ni, saya haraplah orang lama dalam politik, dalam kerajaan ataupun dalam parti, anda dah jadi ketua bahagian, dah lama begitu, berilah pada muka-muka baru untuk menjadi wakil rakyat. Dan kita bimbing mereka untuk mempersiapkan pemimpin masa hadapan. Jangan kita biarkan jaringan ini putus. Jangan dibiarkan kepimpinan negara ini terputus di tengah jalan. Apa yang berlaku sekarang, sejak era negara dipimpin oleh Dr. Mahathir, seolah-olah ada terputus. Maka rakyat tercari siapa pemimpin yang besar, semua pemimpin yang baik, bagaimana? Dah terputus. Kerana pemimpin yang hebat sudah seolah-olah dihapuskan. Datanglah pemimpin yang baru yang kita tak tahu. Yang hari ini saya lihat banyak kerosakan berlaku. Sebab itu kita mahu diadakan sesegera mungkin satu pilihan raya umum untuk PRU15 ini untuk rakyat memilih orang yang benar-benar berkelayakan, yang berketerampilan untuk meneruskan kepimpinan negara. Dan mereka harus sedar, negara ini bukan milik mereka. Negara ini adalah milik rakyat. Rakyat adalah segala-galanya. Ini saya haraplah. Dengan debat tadi itu, saya banyak lagi cerita lain. Kita akan sambung semula malam esok. Kita mengharapkan apa yang dilontarkan dalam debat tadi, semua kita mendapat ilmu pengetahuan, walaupun sedikit, walaupun dalam waktu tempoh 1 jam, saya melihat kedua-dua mereka mencerahkankan pemikiran kita. Dan fikiran kedua mereka jangan diketepikan, jangan dikesampingkan. Saya tengok banyak kadang-kadang ada komen-komen tadi, kata begitu, kata begini dan sebagainya. Kita harus mengenepikan soal
keyakinan ataupun kepercayaan politik demi untuk negara. Yang penting, negara, rakyat mesti diselamatkan demi lestari kehidupan kita untuk masa depan yang lebih gemilang. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.